Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Anjang terpanggil untuk membincangkan mengenai dengan halusinasi dalam bahasa Melayu dan delusi dalam bahasa Melayu. Kerana uh, ada panggilan telefon, ada text message yang masuk yang menanyakan berkenaan ni kerana keadaan pesakit demensia yang dirujukkan itu keadaan dia bertambah decline, bertambah parah sikit. Jadi untuk hallucination kita mesti mengingat kerosakan pada sel-sel otak kita. Kalau tidak dapat kita mengadakan satu strategi bagaimana untuk kita sustain tu, untuk kita menahan tu. Jadi sekiranya itu tidak ada, dia akan adakan masalah yang besar di mana otak kita punya kerosakan kita akan dapat dimanifestkan melalui dengan apa tu, declination tu, apa uh, akal kita, pengamatan kita kepada keadaan sekeliling kita. Jadi apa itu halusinasi itu dia kita lihat banding kepada demensia yang ada kalau katakan Alzheimer kemungkinan dia akan datang lebih lambat lagi. Mungkin selepas dah didiagnose mungkin 3-4 tahun, mungkin 5 tahun Tapi itu pun Anjang tak boleh mengatakan dengan pasti tu. Kenapa keadaan kerosakan pada sel-sel diorang tu itu yang punca utama dia. Yang selalunya mendapat halusinasi adalah penyakit Lewy body dementia. Okey, Lewy body dementia dia punya symptoms yang ketara pada awal seperti biasa seperti demensia yang lain, di mana kita susah mencari perkataan, susah untuk kita nak berbual, kita confused, kita bingung. Okey, dan kita berulang kali menanyakan sesuatu perkataan. Tetapi Lewy body dementia pun boleh bermula dengan simptom apa tu, halusinasi juga tu, selepas mendapat kirakan permulaan simptom tu, makna daripada segi mild stage pada mild stage. Jadi bila dia beralih pada mild nak pergi moderate jadi halusinasi ni akan berlaku. Halusinasi itu bukan hanya kita dapat memandang tu. Kalau pada orang yang biasa kirakan tak ada apa-apa tu, tapi pada orang yang ada demensia, okey, apa yang mereka lihat tu benar-benar tu pada mereka ada di situ. Kalau mereka melihat terdapatnya budak kecil, okey, di situ mereka akan nampak dengan terang dan nyata. Seperti Anjang bila Anjang dimasukkan ke ICU jadi bila pun dah dipasangkan tu semua, jadi tengah trigger pasal apa kita demensia kita tak mau masuk hospital tu. Pasal apa? Pada kita hospital tu banyak orang yang tidak faham pasal demensia, dan cara diorang merawat kita akan lebih triggerkan kita tu. Jadi Anjang ternampak tu budak kecil tu, budak kecil di sudut tu memakai diapers lelaki perempuan pegang tangan. Anjang rasa dalam umur 2 tahun 3 tahun. Dan hallucination juga kadang-kadang kita ternampak binatang-binatang seperti kucing besar, kucing ambil bermain. Tapi kadang-kadang kita nampak banyak serangga-serangga bawah-bawah tu. Itu yang menakutkan. Dan kadang-kadang halusinasi ni hallucination dia boleh juga yang menakutkan juga tu. Bila seorang sakit demensia tu bila tidur, dalam keadaan tidur dia tu bilik gelap, habis kadang-kadang bila angin meniup tu,
apa tu tingkap melalui tingkap tu, habis langsir berjalan bergerak semua apa-apa semua, dia boleh menimbulkan satu perkara tu yang satu benda yang dia boleh nampak yang benar-benar menakutkan. Dan lagi contoh hallucination tu bila dah selepas moderate stage diorang akan apa tu, bila diorang memandang pada cermin, diorang akan ibarat macam melihat orang lain tu, orang lain, dan mereka tidak kenali tu. Kadang-kadang apprehension kirakan gambaran yang ada tu kirakan benar-benar menakutkan mereka tu. Ibarat macam muka yang hodoh dan bermacam-macam. Dan hallucination pun boleh berlaku pada pendengaran kita juga. Mana kita boleh mendengar tu. Macam Anjang dulu, Anjang selalu mendengar telefon berdering tu, dan Anjang akan mencari tu satu rumah ni tu. Anjang akan mencari bawa langsir, Anjang buka kotak dan macam-macam tu. Okey. Itu dua perkara halusinasi yang selalu berlaku. Okey, dia pun berlaku daripada bauan kita. Kadang-kadang kita bau pada benda perkara yang orang lain tak boleh bau. Dan kita merasa takut, kadang-kadang kita bau macam bau terbakar. Jadi kita merasa cemas. Padahal perkara itu semua tidak ada tu. Tetapi bagi orang yang ada penyakit demensia, perkara itu semua benar. Okey, benar-benar berlaku. Jadi kedua, hanya nak terangkan pasal delusi. Delusi adalah kenapa? Kerana chemistry changes tu dalam otak kita. Okey, otak kita di mana tidak dapat berganti tu. Ibarat bila kita katakan neuroplasticity kan. Neuroplasticity tu kirakan neuro adalah otak. Plasticity itu adalah apa tu? Kirakan menambahkan tu sel-sel otak kita tu dalam. Jadi kalau kita ibarat katakan kalau dalam keadaan my stage kita biasa untuk melakukan senaman-senaman. Okey, kita paling baik senaman dalam seminggu 3 kali. Kita dibawa oleh caregivers kita berjalan keluar sekurang-kurang dalam masa setengah jam 40 minit pasal apa itu mengepamkan lagi tu darah kita dengan baik lagi. Jadi itu dia akan menambahkan neuroplasticity itu akan menambah. Bukan setakat tu aja. Kita harus faham juga kan, Anjang kata pasal neurogenesis kan, di mana kita melakukan kita benar-benar kita fokuskan tu bukan kepada otak kita yang rosak, tetapi pada perasaan kita. Ingat setiap orang-orang yang berpenyakit demensia, mereka selalu tidak merasakan selamat. Kenapa? Mereka selalu merasa confused. Mereka merasakan diri mereka tu kadang-kadang diorang tidak tahu mereka di mana kan, betul lah. Kenapa? Short term memory dah hilang. Boleh katakan dalam apa yang lakukan 3-4 jam dulu lepas mereka dah tak ingat. Kalau contoh Alzheimer mereka akan ingat perkara-perkara yang lama tu. Semasa mereka masa lagi dalam zaman kanak-kanak itu semua. Dan sekiranya kalau ada trauma yang berlaku pada mereka pada zaman kanak-kanak mereka, itu akan terbawa masuk tu dalam diri mereka. Dan itu yang selalu buat mereka orang takut, mereka takut, mereka tidak fokus, dan itu akan menambahkan lagi tu. Dan sekiranya kalau mereka tidak mendapat seorang caregivers yang baik kan, untuk dapat menangani semua tu, untuk mendapat redirect untuk orang tu perasaan orang jadi itu akan menambahkan lagi kerosakan tu pada ini. Pasal apa? Kalau kita seperti orang biasa pun sekalipun, sekiranya kalau kita mengeluarkan hormon yang tidak baik hormon kortisol kita, sekiranya kalau kita stres kita tambah teruk sangat, depression kita tambah teruk sangat, jadi hormon kortisol kita keluar dengan banyaknya tu dan menjadikan toxicity tu kepada otak kita. Jadi itu bagi orang yang tidak ada penyakit. Tapi bagi orang yang ada demensia, itu akan lebih
akan lebih apa tu, akan lebih meruncingkan lagi tu dalam penyakit mereka. Jadi untuk delusion tu, mereka merasakan dalam diri mereka yang perkara tu benar-benar terjadi tu. Itu bukan salah mereka pasal apa, otak mereka tu sudah berkecamuk tu. Jadi mereka tidak dapat tahu apa yang betul, apa yang salah, apa yang benar. Jadi mereka akan merasakan, ibarat katakan macam mereka memandang pada anak mereka. Padahal sebab tu orang caregivers yang pada orang-orang dementia harus tahu tau bagaimana untuk nak berbual, harus tahu bagaimana cara untuk kita nak menenangkan, kita tahu cara macam mana kita nak redirect tau. Jadi itu adalah kebaikan kepada orang dementia. Jadi delusion tu kalau otak mereka tidak berfungsi dengan betul, mereka akan merasakan apa tu, lebih kuat kepada dalam hati. Mereka akan lebih senang tersinggung, mereka senang merasa sangsi, suspicious. Mereka merasakan kemarahan dalam hati diorang, sedih, depression. Contoh yang berikan, katakan kalau dia tengah berbual dengan anak dia, habis tu anak dia kerana penat kerja atau balik kerja penat, dia kata ayah jangan asyik keluar je lah, ayah duduk kat rumah kan lebih baik kan. Jadi itu dengan cara perbualan itu saja itu boleh menyinggung perasaan orang. Jangan katakan orang tua lah, kita tak mau mengambil tu, tetapi kita mau faham tu di sini bahawa orang-orang demensia tu lebih menggunakan emosional orang tu, emotion orang daripada akal. Kenapa akal mereka sudah rosak? Kan jangan terangkan pasal sharp conscious mind kan. Kalau boleh lah buka video. Okey, taruh situ sharp conscious mind. Lepas tu belajar tentang sharp conscious mind. Kerana sharp conscious mind kalau dilakukan dengan baik, dengan betul oleh caregiver untuk tu yang dia menjaga tu pesakit demensia. Okey, untuk mendengarkan apa tu, katakan ibaratkan contoh, katakan surah-surah yang ada translation dia tu, surah-surah yang baik kan, ada translation dia, kasih dia mendengar. Sebab bangun tidur kan, dah mandi dah apa semua kan, kasih dia mendengar. Jadi itu yang akan masuk ke dalam. Pasal subconscious mind tu berarti apa tu, apa yang dia lihat, apa dia lihat dan apa dia dengar akan masuk dalam jiwa dia. Dan itu yang kita mengharapkan tu, supaya pembentukan emotion orang, jiwa orang tu akan stabilize tu. Mereka tak akan merasakan apa-apa. Jadi bukan dengan tu je, motivational video pun banyak kan, dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu kan. Jadi dengarkan orang tu. Okey, dengarkan dalam masa apa tu, 1 jam. Okey, kalau katakan dia tak mau mendengar, kan Anjang dah kata. Okey, dengan orang dementia ni kita tak boleh argue. Jangan sesekali argue. Kita jangan sesekali reason dengan orang. Mengatakan ini ini salah, itu semua apa. Jangan sesekali untuk apa tu, correct orang tu. Untuk apa tu, katakan pasal dia tak berfungsi lagi. Dan dia tak dapat fikir dengan betul. Jadi jangan sesekali correct orang. Okey, dan yang perkara yang penting adalah untuk redirect orang tu. Redirect tu berarti apa tu? Kirakan katakan diorang tengah mengamuk. Dia kata apa, contoh dia kata apa, kenapa dia ni tak datang-datang ni kenapa anak aku ni dia pergi tempat tepi gate, tempat tepi pintu, dia menunggu, kenapa anak aku ni tak ada fikirkan aku lagi ni semua. Padahal anak dia selalu datang. Jadi anak yang menjaga dia tu, apa yang dia boleh lakukan, intervention directkan dia kepada, redirect kepada yang lain. Boleh kata mak, ini apa, mak suka kuih yang mak ajar pada saya kan. Ini mak rasa macam mana nak bikin ni, mak, itu semua. Jadi redirect berarti apa tu, kita cuba pada fokus dia untuk mengalihkan tu kepada perkara yang dia suka. Jadi itu cara dia. Okey. Jadi bagi nak menangani
orang yang ada hallucination, ada delusion, yang mereka merasakan benar-benar perkara tu ada tu. Cara dia kan bila katakan, kalau katakan dia ibarat kata, kalau dia terjerit, dia terjerit, dia nampak sesuatu, lekas-lekas cuba menenangkan dia. Bukan dengan cara kata kalau dia menjerit pukul 2 3 pagi, jangan terus pergi tu, mak kenapa mak kan dah pagi mak, nanti jiran-jiran semua nanti akan apa marah, ini semua itu apa-apa semua. Dengan kita tidak fokus pada dia tu, kepada apa tu, dia punya ketakutan dia. Jadi kalau kita tak fokus kepada ketakutan dia, dia akan menambah lebih takut lagi. Dia akan lebih menambah takut lagi, dia akan menambah lebih menjerit lagi, dan keadaan akan menjadi kucak-kacir. Jadi apa yang harus kita lakukan kan, Anjang berpesan 3-4 perkara. Kita jangan argue pada dia. Jadi bila kita sampai mak jangan tanya kenapa pun. Mak apa, kalau mana air ke, mana ini ke apa kan, lepas tu kirakan apa, jangan marah dia, mak tak apa. Kenapa mak, kenapa? Dia kata, oh ada orang tu tempat tingkap tu tengok aku tu. Okey mak, nanti saya pergi tengok. Pergi tengok. Mak, dah tak ada orang lagi, dia dah pergi. Saya dah halau dia. Ini dia mesti dengar cakap saya. Dia kalau degil juga, nanti saya pukul dia. Jadi cara begitu untuk mengalihkan daripada apa tu, daripada strong emotion, apa attachment yang dia ada dalam diri dia. Jadi kalau orang tu kalau ada delusion, ada delusion yang apa tu, yang bersikap jealousy tu, dia terfikir yang isteri dia ada affair, ada skandal pak luar. Jadi ini berat tu. Jadi bagaimana kita nak mententeramkan dia? Okey, kita akan duduk, walaupun dia tuduh kita, dia mengata kita kan, kita tetap jangan ambil itu personal. Kerana kita tahu perkara itu tak betul, kerana kita tahu dia sakit. Jadi apa yang harus dilakukan? Okey, berbual baik-baik dengan dia dulu, okey, tenteramkan, lepas tu tukar topik yang baik. Di mana apa tahu, ayah tahu tak, ibu sayang ayah betul tu. Jangan mention pasal apa skandal tu, jangan mention apa yang dia cakap. Okey, redirect pada perkara yang lain. Ataupun kalau dia dah sudah betul-betul dah cool down, kita pergi minum air teh, nanti ibu bikinkan. Kuih yang ayah suka pun apa ibu dah belikan. Jadi itu cara dia. Itu cara dia. Kita tidak boleh, ini tolonglah, Anjang minta pada semua, kita tidak boleh membiarkan seorang demensia tu duduk sendiri tu. Kita tak boleh. Tidak boleh. Itu akan apa tu, akan menjatuhkan dia lebih lagi tu. Akan jatuhkan dia punya kerosakan dia akan tambah lebih teruk lagi. Kenapa? Tidak ada tidak ada upaya tau untuk kita lakukan apa, untuk dorang bikin meditation, untuk dorang bikin berzikir, untuk dorang apa kalau suka baca Al-Quran, ataupun apa kita mengajak dorang itu untuk apa, kadang-kadang kalau dorang tak bertidur, kita mengajak dorang okey kita solat malam. Jadi ini adalah apa tau, approach yang paling baik untuk orang yang mengalami dementia. Jadi Anjang rasa tak cukup untuk Anjang terangkan, masa pun dah 19 minit. Anjang cuba tadi Anjang fokus, betul-betul fokus. Jadi Anjang dapat berbual dengan lebih cepat lagi tau. Jadi tak perlu Anjang nak memikirkan apa-apa. Jadi fikirkan tu. Sekiranya kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang hendak ditanya kepada Anjang, boleh PM Anjang. Okey, boleh PM dan insya-Allah kita boleh berbual, kita boleh adakan Zoom untuk kita berbual kan macam mana nak menangani semua. Okey, dengan air kalam, sentiasa berselawat pada Rasulullah SAW.
Sentiasa kita melakukan segala amal dengan seikhlas-ikhlasnya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan maghfirah dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.